Dalam dunia seni tanah air, nama Ogi Ahmad bukan sekadar sekeping ingatan, tetapi sebuah legenda yang hidup. Selama puluhan tahun, beliau berdiri di pentas dan layar perak dengan martabat seorang bintang yang tidak pernah luntur. Meskipun di balik cahaya gemerlap itu, tersembunyi 1000 rahasia yang membebankan jiwa dan tubuhnya. Kini, setelah 62 tahun berdiam diri, Ogi akhirnya memilih untuk membuka lembaran yang selama ini dikunci rapat. Sebuah pengakuan yang bukan sekadar tentang dunia hiburan, tetapi juga tentang luka pribadi, kegagalan rumah tangga, dan tubuh yang semakin ditakluki penyakit. Bayangkan seorang wanita yang sejak kecil sudah terbiasa dengan sorakan penonton, dengan wajahnya terpampang di poster besar, dengan nama yang disebut sebagai lambang kesempurnaan seni. Namun, di sebalik sorakan itu, ada malam-malam panjang yang beliau habiskan dalam kesunyian, mendengar gema hatinya sendiri yang penuh keresahan. Ogi pernah berkata, "Aku belajar untuk tersenyum ketika hati ini sedang menangis." Kata-kata itu, meski ringkas, menjadi gambaran betapa selama ini beliau menyembunyikan penderitaan yang tidak diketahui umum. Bagi dunia luar, beliau adalah seorang primadona yang tidak pernah gagal menguasai setiap peranan. Tetapi, siapa tahu, di balik kehebatan itu, tubuhnya mula mengkhianati dirinya sendiri. Penyakit demi penyakit datang, satu demi satu, seolah-olah tubuhnya ingin berbicara ketika mulutnya masih memilih untuk berdiam. Kini, artritis yang membelenggu sendinya, sesak nafas yang sering menghantui malamnya, serta keletihan yang tiada bertepi, menjadi saksi bisu kepada perjalanan seorang wanita yang tidak lagi muda, tetapi masih berjiwa besar. Setiap langkah yang diambilnya kini terasa berat, bukan kerana kehilangan semangat, tetapi kerana tubuh yang semakin enggan tunduk pada kehendak jiwa. Namun, apa yang lebih menyayat hati, bukan sekadar penyakit fizikal itu, tetapi juga luka batin yang telah lama membengkak. Ogi pernah melalui perkahwinan yang disangka mampu memberi bahagia, tetapi sebaliknya menjadi satu lagi episod duka dalam hidupnya. Tiada siapa yang tahu betapa retaknya hatinya ketika rumah tangga yang dibina runtuh di hadapan mata. Masyarakat hanya melihat seorang selebriti yang terus tersenyum, tetapi mereka tidak tahu setiap senyuman itu adalah topeng yang dipakai untuk menutup air mata yang tumpah di bilik tidur. Ia adalah rahasia yang beliau simpan bertahun-tahun kerana takut dianggap lemah, kerana mahu melindungi maruahnya sendiri. Kini, pada usia 62 tahun, Ogi tidak lagi mahu bersembunyi di balik bayangan yang beliau cipta sendiri. Beliau berdiri dengan suara yang serak kerana usia, tetapi dengan kekuatan yang lebih tulus daripada sebelumnya untuk berkata, "Cukuplah. Cukuplah menanggung derita dalam diam. Cukuplah membiarkan dunia menganggap dirinya sempurna." Beliau mahu dunia tahu bahawa di balik gelaran artis legenda, beliau juga seorang wanita biasa, seorang ibu, seorang istri yang pernah gagal, seorang anak yang pernah menangis kerana tekanan, dan seorang manusia yang kini bergelut dengan kesakitan tubuhnya sendiri. Ada sebuah peristiwa yang menjadi titik tolak keberaniannya. Pada suatu malam, selepas satu persembahan amal, Ogi rebah di balik pentas. Nafasnya terhenti seketika dan dunia di sekelilingnya seakan gelap. Doktor berkata, itu adalah amaran. Amaran bahawa tubuhnya sudah tidak mampu menanggung beban kerja dan tekanan emosi yang beliau pikul selama ini. Saat itu, beliau sedar, jika beliau terus berdiam, beliau bukan sahaja akan kehilangan kesihatannya, tetapi juga jiwanya sendiri. Peristiwa itu menjadi pemangkin untuk beliau akhirnya berani membuka mulut, bercerita kepada dunia tentang apa yang selama ini dipendam. Cerita Ogi bukanlah cerita biasa. Ia penuh dengan liku-liku, dengan kontroversi yang pernah mengaitkan namanya, dengan kegagalan yang menjadi bahan bualan ramai, tetapi juga dengan keberanian luar biasa untuk bangkit semula. Beliau pernah dihina, pernah ditolak, pernah dituduh dengan pelbagai fitnah,
Namun, beliau tetap berdiri. Apa yang beliau rahasiakan selama 62 tahun kini bukan lagi sebuah beban yang ditanggung sendirian. Ia menjadi sebuah kesaksian bahwa manusia paling kuat sekalipun suatu saat pasti ingin meluahkan kebenaran. Kini, tatkala suara beliau menggema, orang ramai mendengar dengan penuh debaran. Mereka tidak menyangka seorang wanita yang begitu lama diselubungi misteri akhirnya bersuara. Dan suaranya bukan sekadar tentang seni, tetapi tentang kehidupan yang penuh luka. Tubuhnya mungkin semakin lemah, namun kata-katanya kini lebih kuat daripada apa jua lakonan yang pernah beliau tampilkan di layar. Setiap pengakuan yang keluar dari bibirnya menjadi seperti kilatan cahaya, menyilaukan, menyakitkan, tetapi mustahil diabaikan. Begitulah Ogi Ahmad Daud kini, seorang wanita yang tidak lagi mahu hidup di balik tabir rahasia, tetapi memilih untuk membuka tirai yang selama ini menutupi jiwanya. Di sebuah ruang tamu yang sederhana, cahaya lampu kekuningan memantul pada dinding yang penuh dengan gambar-gambar lama. Di situ terlihat potret Ogi Ahmad Daud sewaktu muda, gaun labuh, senyuman yang penuh yakin, mata yang bersinar seakan dunia ada dalam genggamannya. Potret itu diam, tetapi seakan hidup, mengingatkan pada masa di mana beliau digelar primadona pentas Melayu. Kini, di kerusi kayu yang usang, duduk seorang wanita yang sama, tetapi dengan tubuh yang mulai rapuh, tangan yang bergetar kecil setiap kali menyentuh cawan teh, dan nafas yang sering terhenti untuk mencari kekuatan. Ogi menyentuh potret itu perlahan, seolah berbicara dengan dirinya yang lalu. Engkau nampak sempurna, tetapi hanya aku tahu, malam-malam engkau menangis dalam diam, bisiknya. Setiap garis kedut di wajahnya kini seakan saksi pada semua rahasia yang disembunyikan selama 6 dekad lebih. Inilah saatnya beliau memilih untuk bercerita, bukan lagi sebagai seorang artis, tetapi sebagai seorang manusia yang retak. Salah satu momen yang selalu menghantui Ogi ialah malam pertamanya selepas rumah tangganya runtuh. Malam itu, rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan suara keluarga berubah menjadi sunyi. Beliau duduk di tepi katil, menatap pintu yang sudah tidak akan dibuka oleh seorang suami, meraba cadar yang terasa dingin tanpa kehangatan pasangan. Aku gagal, katanya perlahan kepada dirinya sendiri. Di luar, dunia masih melihatnya sebagai wanita kuat, tetapi di dalam rumah itu, dia hanyalah seorang wanita yang kehilangan. Bau asap rokok yang masih tinggal di udara, jam dinding yang berdetik tanpa belas kasihan, semuanya mengingatkannya bahwa beliau kini sendirian. Hari-hari selepas itu, beliau mengisi dengan kerja. Pentas, drama, film, semuanya menjadi pelarian daripada rasa sunyi. Setiap kali beliau berdiri di atas pentas, cahaya sorotan menutupi luka batin. Namun selepas tirai ditutup, kesunyian kembali menghantui. Dalam diam, tubuhnya mula menunjukkan tanda-tanda letih, tekanan darah yang sering naik, sakit sendi yang berulang, dan mata yang semakin kabur. Pada awalnya, beliau menyangka itu hanyalah tanda usia. Tetapi semakin lama, semakin jelas tubuhnya sedang memberontak. Ada satu malam yang tidak pernah beliau lupa. Malam di mana beliau hampir tidak bangun dari katil. Nafasnya tersekat, dadanya seakan dihimpit batu besar, peluh dingin mengalir tanpa henti. Telepon di sisi katil terjatuh, dan dengan sisa tenaga, beliau coba meraihnya. Ya Allah, jangan biarkan aku pergi dengan rahasia ini, bisiknya dalam kepayahan. Detik itu, beliau sadar bahwa hidupnya tidak boleh lagi diteruskan dalam diam. Dunia perlu tahu, bukan untuk simpati, tetapi untuk kejujuran. Ogi mula membuka bicara sedikit demi sedikit, pertama dengan sahabat rapat, kemudian dengan keluarga, dan akhirnya dengan dunia luar. Pengakuannya bukan sekadar tentang penyakit atau kesakitan fisikal. Ia lebih besar, tentang bebanan menjadi seorang ikon.
Bagaimana setiap langkahnya diperhatikan, setiap kesilapan diperbesar, dan setiap kegagalannya dijadikan bahan sensasi. "Aku bukan patung, aku manusia," katanya dalam satu temu bual. Matanya berkaca, suaranya bergetar, tetapi penuh dengan keazaman. Detik itu, ramai yang terdiam. Mereka melihat sisi Ogi yang tidak pernah ditunjukkan sebelum ini. Beliau bukan lagi sekadar seorang pelakon atau penyanyi legenda, tetapi seorang wanita yang berani menanggalkan semua topengnya di hadapan dunia. Ketika beliau menceritakan tentang tubuhnya yang semakin syarat penyakit, tentang artritis yang membuatkan jarinya tidak lagi lincah memegang pena, tentang sesak nafas yang sering datang tanpa amaran, orang ramai terasa seolah mereka berada di sisinya, mendengar denyut jantungnya yang lemah tetapi tetap berdegup. Ada kehangatan yang sukar digambarkan ketika Ogi bercerita tentang malam-malam panjang, di mana beliau hanya ditemani bunyi kipas siling dan doa yang terucap perlahan. "Aku berbicara dengan Allah lebih kerap daripada dengan manusia," katanya, senyum pahit di bibirnya. Ia membuatkan pendengar merasa seolah mereka sedang duduk di ruang tamu itu, bersama beliau, mendengar keluhan dan pengakuan yang selama ini terkubur. Lebih memilukan, beliau mengingatkan kembali detik di mana gosip dan fitnah menghentam namanya. Ada masanya, beliau tidak berani keluar rumah kerana takut dengan pandangan orang. "Orang nampak aku kuat, hakikatnya aku hancur di dalam," ujarnya. Tangan tuanya meraba dada, seolah masih terasa luka lama itu. Dan setiap kali beliau terhenti untuk menarik nafas panjang, orang yang mendengar seakan turut menanggung kesakitannya. Kini, tubuhnya semakin terbatas. Setiap pagi, beliau harus menelan segenggam ubat. Setiap langkah perlu berhati-hati, kerana sendinya tidak lagi stabil. Tetapi meskipun tubuhnya lemah, kata-katanya semakin kuat. Seperti bara api yang selama ini terpendam, kini ia menyala dengan terang. Suaranya menjadi saksi kepada 62 tahun kesunyian, penderitaan, dan rahasia yang akhirnya dilepaskan. Dan ketika beliau berkata, "Aku tidak lagi mahu sembunyi," dunia seakan terhenti sejenak. Mereka menyadari bahawa di hadapan mereka bukan sekadar seorang artis legenda, tetapi seorang wanita yang memilih keberanian di atas segala-galanya. Diari lama yang tersimpan di dalam laci kayu usang menjadi saksi kepada bisikan yang tidak pernah terucap. Kertasnya sudah kekuningan, baunya bercampur antara debu dan air mata yang pernah menitis di atasnya. Ogi Ahmad Daud, dengan jari jemari yang bergetar akibat artritis, membuka helaian itu perlahan. Tulisan tangannya yang halus, namun kini kabur, dengan usia bercerita tentang malam-malam, di mana beliau hampir hilang kewarasan kerana tekanan, tentang nama-nama yang masih enggan disebut, kerana terlalu perit untuk diingatkan. "Ada perkara yang aku simpan, yang belum tiba masanya untuk diceritakan," katanya dalam satu sesi temu ramah, matanya menatap jauh seolah sedang melihat bayangan masa lalu. Kata-kata itu meninggalkan tanda tanya di hati ramai. Apakah rahasia yang masih terkubur? Apakah ada sesuatu yang lebih gelap daripada apa yang telah beliau akui? Ada gosip yang mengatakan tubuhnya bukan hanya diganggu penyakit biasa, tetapi juga trauma lama yang tidak pernah sembuh. Malam demi malam, beliau dikatakan terjaga, mendengar bisikan yang entah datang dari mana. "Kadang-kadang aku rasa ada yang mengekori aku," ujar beliau separuh berbisik. Wajahnya ketika itu seakan berubah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak mahu diungkap. Di ruang tamunya yang sunyi, jam dinding berdetik dengan perlahan, setiap dentuman seolah mengingatkan bahawa masa semakin singkat. Namun, Ogi memilih untuk tidak menceritakan segalanya sekaligus. Ada kisah tentang kerjaya, tentang cinta, tentang pengkhianatan, tentang kesakitan yang tidak hanya fizikal, tetapi juga rohani. Namun semuanya masih terikat di hujung lidahnya, dilepaskan hanya setitik demi setitik, seolah-olah mahu menguji kesabaran pendengar. Orang ramai yang mendengar kisahnya mula tertanya-tanya, apakah benar rumah tangganya runtuh hanya kerana ketidakserasian?
Atau ada sesuatu yang lebih besar di sebaliknya? Mengapa beliau begitu lama berdiam dan mengapa kini memilih untuk berbicara? Setiap jawaban yang diberikan membuka lebih banyak persoalan daripada penjelasan. Ada malam di mana beliau dilihat duduk sendirian di beranda rumah, menatap bulan. Di tangannya ada sekeping surat yang sudah lusuh. Lipatan berkali-kali menandakan ia sering dibuka. Namun, isi surat itu tidak pernah dibaca oleh orang lain. Surat ini adalah punca segalanya, katanya ringkas suatu hari, tanpa mahu menjelaskan lebih lanjut. Kata-kata itu menjadi misteri yang memburu mereka yang ingin tahu lebih jauh tentang kehidupannya. Kesehatannya pula seakan menjadi metafora kepada rahasianya sendiri. Tubuh yang rapuh, nafas yang sering terputus, langkah yang semakin perlahan, semuanya menjadi tanda bahwa beliau sedang berlari melawan masa untuk mendedahkan sesuatu yang lebih besar. Tetapi apakah beliau benar-benar akan sempat mengungkapkan semuanya, atau rahasia itu akan terkubur bersama dirinya? Kadangkala ketika bercakap, Ogi tiba-tiba terdiam lama, matanya berkaca, seolah berjuang antara mahu terus bersuara atau menarik kembali kata-katanya. Aku pernah dipinggirkan oleh mereka yang aku percayai, katanya perlahan. Dan hingga kini, aku tidak tahu apakah luka itu boleh sembuh. Siapakah mereka yang dimaksudkan? Dunia menanti jawaban, tetapi Ogi hanya tersenyum samar, meninggalkan ruang kosong yang menimbulkan lebih banyak persoalan. Kekuatan kisahnya bukan hanya pada apa yang telah diungkap, tetapi juga pada apa yang masih disembunyikan. Dalam setiap jeda, setiap keluhan nafas, pembaca dan pendengar merasakan ada sesuatu yang lebih dalam sedang bersembunyi. Apakah rahasia itu tentang cinta yang dikhianati, atau tentang sebuah peristiwa besar yang tidak pernah dilaporkan media? Kini, setiap kali Ogi muncul di khalayak, mata orang ramai tertumpu padanya bukan sekadar kerana status, legenda yang beliau miliki, tetapi kerana misteri yang menyelubungi dirinya. Seperti sebuah buku yang hilang beberapa halaman penting, kisah hidupnya menjadi teka-teki yang sukar ditebak. Ada yang berkata beliau sengaja mengekalkan misteri itu, kerana disitulah letaknya kekuatan. Ada pula yang percaya beliau masih menunggu saat yang tepat, atau mungkin orang yang tepat, untuk menceritakan seluruh kebenaran. Sementara itu, penyakitnya terus menggigit tubuh, menjadikan setiap hari yang berlalu sebagai pertarungan antara keheningan dan keberanian. Dan pada suatu malam yang lain, ketika semua lampu di rumah sudah dipadamkan, hanya terdengar suara nafasnya yang berat. Di meja sisi katil, di samping segelas air dan botol ubat, terletak sebuah jurnal kecil dengan kunci besi. Kunci itu tergantung pada rantai emas di lehernya, sentiasa dibawa kemana-mana. Apakah dalam jurnal itu tersimpan semua jawaban yang dunia cari? Tiada siapa yang tahu, kecuali dirinya sendiri. Yang pasti, setiap kata yang terucap daripadanya kini ibarat cebisan teka-teki. Dan semakin banyak beliau berbicara, semakin jelas bahawa kisah hidup Ogi Ahmad Daud masih penuh dengan lapisan yang belum dibuka. Malam itu, hujan turun renyai, mengetuk tingkap rumah Ogi Ahmad Daud dengan ritma yang perlahan tetapi menusuk. Di ruang tamu, hanya ada lampu kecil yang menyala samar, menerangi bayangan tubuhnya yang semakin mengecil di kerusi empuk. Tangannya menggenggam sehelai selendang lama, hadiah daripada seseorang yang namanya masih enggan disebut. Pandangan matanya kabur, seakan menatap jauh ke dalam ingatan yang selama ini menjadi beban. Aku sudah terlalu lama berdiam, tetapi tidak semua diam itu kosong, katanya perlahan, hampir berbisik, seolah tidak mahu dinding rumahnya sendiri mendengar. Ada saat-saat di mana beliau berhenti sejenak, seakan menimbang antara mahu mengungkap segalanya atau terus menyimpannya hingga akhir hayat. Seorang sahabat rapat pernah berkata, Ogi menyimpan terlalu banyak. Dan mungkin itulah yang membuatkan tubuhnya semakin hari semakin rapuh. Seakan setiap rahasia yang tidak diucap menjadi racun yang menekan jantungnya
melilit paru-parunya. Ketika beliau tersenyum di khalayak, senyuman itu selalu terasa sedikit lewat, seolah-olah harus melewati lapisan-lapisan luka sebelum benar-benar sampai ke wajah. Mereka yang pernah dekat dengannya tahu, ada malam-malam di mana beliau berjalan perlahan di halaman rumahnya, hanya ditemani bulan. Di situ beliau bercakap sendiri, melafazkan doa yang kadang terdengar seperti pengakuan, kadang seperti ratapan. Aku mahu bebas daripada beban ini. Suaranya tenggelam dalam deru angin. Tetapi bebas daripada beban yang mana? Dunia tidak pernah tahu. Tubuhnya semakin ditakluk penyakit. Setiap langkah kecil kini terasa seperti mendaki gunung yang curam. Nafasnya pendek, jemari tangannya kerap bergetar tanpa kawalan. Namun, anehnya, matanya masih menyimpan kilauan, seakan ada api kecil yang enggan padam meski angin usia terus bertiup. Api itu, adakah karena rahasia yang masih beliau simpan? Atau karena keinginan untuk terus hidup, walau sekadar satu hari lagi? Dalam sebuah wawancara terakhir, beliau duduk lama sebelum menjawab soalan tentang masa lalunya. Pewawancara itu bertanya, apakah Puan rasa semua ini akhirnya akan terungkai? Ogi tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara yang perlahan, tidak semua cerita perlu diceritakan sampai habis. Kadang-kadang, biarlah orang meneka. Kata-kata itu menimbulkan bisik-bisik, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang telah diucapkan. Di atas meja sisi ruang tamunya, ada beberapa kotak kecil yang disusun rapi. Kotak itu penuh dengan foto lama, surat yang tidak pernah dikirim, dan potongan artikel lama tentang dirinya. Ada helaian kertas yang hanya ditulis satu baris. Maafkan aku kerana terpaksa diam. Tidak ada nama, tidak ada tarikh, hanya kalimat itu. Apakah ia ditujukan kepada seseorang yang pernah beliau sakiti, atau kepada dirinya sendiri kerana terlalu lama berdiam? Tiada siapa tahu. Orang yang menatap wajahnya hari ini mungkin melihat seorang wanita yang sudah tua, tubuhnya penuh kelemahan. Tetapi sesiapa yang benar-benar melihat lebih dalam akan sadar bahawa masih ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang beliau belum bersedia lepaskan. Dan mungkin tidak akan pernah bersedia. Malam semakin larut. Ogi duduk di biliknya, menatap jurnal kecil yang selalu dikunci, dengan kunci emas yang tergantung di lehernya. Tangannya sudah terlalu lemah untuk menulis panjang, namun beliau masih membuka halaman kosong, menorehkan beberapa perkataan yang tidak difahami sesiapa. Belum masanya. Itulah yang tertulis. Hurufnya bergetar, tetapi jelas. Bila ditanya oleh seorang teman mengapa beliau tidak menulis semuanya, Ogi hanya menjawab, kerana kebenaran juga punya waktunya sendiri. Jawaban itu membuat orang terdiam, tidak tahu apakah kebenaran itu akan muncul suatu hari, atau akan hilang bersama helaan nafas terakhirnya. Di luar, hujan berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang menusuk hidung. Rumah itu kembali sunyi. Dalam kesunyian itulah, sosok Ogi Ahmad Daud duduk terpaku, matanya separuh terpejam, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah membaca doa, atau mungkin menyebut nama yang sudah lama terpadam dari hidupnya. Dan di sanalah, antara cahaya samar lampu dan bayang-bayang malam, kisah hidupnya tetap tergantung. Seperti helaian buku yang ditinggalkan terbuka di tengah, dengan cerita yang tidak pernah sampai ke penghujung. Pembaca hanya mampu meneka-neka, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terucap. Kerana dalam diam seorang legenda, selalu ada rahsia yang tidak dapat disentuh sesiapa,